Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni bu'ithtu li utammimal makarimal akhlaq. Atau kama qala. Alhamdulillah, selamat datang tuan-tuan, puan-puan, seluruh para pensyarah Kolej Vocasional Seri Manjung dan para pelajar Kolej Vocasional Seri Manjung yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama dapat mengikuti rakaman siaran ceramah perdana Maulidur Rasul bagi tahun 1442 Hijrah bersamaan 2020 di Kolej Vocasional Seri Manjung dengan tetamu khas yang kita bawa yang akan saya perkenalkan sebentar nanti. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada saat ini kita masih dikurniakan kesihatan, kekuatan tubuh badan, keselamatan dan seterusnya, kekal kita dalam iman dan Islam, satu nikmat yang tidak dapat dinilai oleh kita. Alhamdulillah, tahun ini kita menyambut lagi sambutan Maulidur Rasul yang kita adakan dengan pelbagai program di Kolej Vocasional Seri Manjung, termasuklah pertandingan kuis, pertandingan mewarna poster, pertandingan nasyid dan qasidah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan semua usaha ini akan menjadi bukti sedikit sebanyak di hadapan Allah di akhirat nanti bahawa wujudnya rasa cinta dan kasih kita pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seperti mana hadis yang saya bacakan di awal tadi, Rasulullah dibangkitkan ialah untuk menyempurnakan akhlak kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti contoh teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri dan tubuh Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Maka kita kena ikut contoh teladan Rasulullah ini bagi orang yang mengharapkan balasan di akhirat. Dan kita kena ingatlah Allah bagaimana. Muslimin muslimat, sidang audiens Kolej Vocasional Seri Manjung yang dirahmati Allah sekalian, sekarang saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan undangan kita, penceramah kita yang hebat ini, yang kita jemput khas ke Kolej Vocasional untuk kita buatkan rakaman program ini. Nama beliau ialah Ustaz Dr. Ustaz Abdullah Azam bin Abdul Rashid, doktor dan ustaz sekaligus. Asal beliau ialah daripada Bota, Perak. Mendapat pendidikan awal di SMKA Sultan Azlan Shah, Bota. Seterusnya melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Sultan Alam Shah, dan selepas itu menyambung pelajaran di peringkat ijazah di Jordan University of Science dalam bidang perubatan. Dan di samping itu beliau sempat meneruskan pengajian di bidang agama dengan mengambil syahadah syar'iyah di Jamiah Al-Thaqafah Jordan. Selepas itu beliau telah pulang ke Malaysia dan berkhidmat sekarang di Hospital Seri Manjung sebagai pegawai perubatan, dan masuk tahun yang keempat dah sekarang. Alhamdulillah,
hari ini di samping kesibukan doktor dapat meluangkan masa dan kesempatan untuk bersama dengan kita sedikit untuk memberikan tazkirah dan peringatan, khususnya dalam memperingati Maulidur Rasul yang kita sambut tahun ini. Kolej Vokasional menyambut Maulidur Rasul dengan tema Semarak, Bulan Semarak Cinta Rasul. Ya, jadi sama-sama kita memperbanyakkan selawat, insya-Allah. Dan dengan saya tidak membuang masa, saya menjemput yang berbahagia Dr. Ustaz Abdullah Azam bin Abdul Rashid untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala badri tamam wa misbahi al-zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammad alaihi afdalus salati wassalam. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, barisan staf, seterusnya para pelajar yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita menghadirkan diri ke majlis ilmu pada hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut tentang bulan menyemarakkan cinta Rasul, maka pastinya kita sekarang ini yang berada di dalam bulan Rabiul Awal, kita mahu menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mafhum daripada hadis ini, kata Rasulullah, mafhumnya tidak sempurna iman seseorang daripada kalian melainkan setelah dia mencintai aku lebih daripada dia mencintai kedua ibu bapanya, lebih daripada dia mencintai anak-anaknya, dan lebih daripada dia mencintai seluruh manusia. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana kita tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling kita cinta dalam hidup kita, iman kita belum sempurna. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntutan ke atas kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan bagindalah yang mengajarkan kepada kita erti iman dan Islam? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan bagindalah yang mengajarkan kita bagaimana untuk melaksanakan kewajipan sebagai seorang hamba di dunia ini? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan tanpanya hari ini kita hidup dalam kegelapan dan kejahilan? Bagaimana kita tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dengan cahaya petunjuknya kita tahu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda telah melalui pelbagai ujian dan rintangan demi untuk menyebarkan agama yang suci yang menjadi pegangan kita pada hari ini? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda dalam hidupnya pernah dilemparkan batu sehingga berdarah jasadnya dan berlumuran darah ke kakinya sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dalam hidupnya baginda pernah dimaki dan dicerca, dipanggil sebagai sahir, tukang sihir, dan majnun, orang gila? Bagaimana kita tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda melalui semua itu dengan sabar demi untuk menyampaikan dakwah Islam, dakwah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sedangkan nanti di hari kiamat, sedangkan sebilangan manusia akan berkata, nafsi, nafsi, diri aku sendiri, diri aku sendiri. Tapi ada seorang insan, seorang Nabi, seorang Rasul, satu jasad yang akan mengatakan,
ummati ummati, umat aku. Siapa dia tuan-tuan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan bagindalah yang bersabda, ana awwalu syafi'in wa awwalul musyaffa'. Kata Nabi, mafhumnya akulah orang yang pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat, dan akulah orang yang pertama yang diterima syafaatnya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan sebahagian daripada kita, daripada umat Nabi Muhammad yang beriman ini akan dikeluarkan daripada api neraka, diselamatkan daripada api neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan nanti setelah baginda melintasi titian sirat, baginda akan tengok kepada titian sirat, siapa dalam kalangan umatnya yang sedang lintas titian itu, baginda akan doa kepada Allah. Baginda akan berkata, Salim Rabbi Salim, maknanya wahai Tuhanku selamatkanlah, wahai Tuhanku selamatkanlah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bagindalah contoh yang terbaik untuk kita ikut sepanjang zaman. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan baginda adalah seafdal makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik secara mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan baginda Rasulullah ketika baginda hidup, dan Allah telah memuliakan baginda Rasulullah hatta setelah baginda wafat. Bahkan Allah telah memuliakan baginda Rasulullah sebelum lagi baginda Nabi dilahirkan. Jadi tuan-tuan mungkin biasa dengar tentang mukjizat-mukjizat yang banyak, perkara-perkara luar biasa yang berlaku ke atas hidup Nabi semasa baginda hidup. Tapi pernahkah sidang hadirin mendengar tentang keajaiban-keajaiban yang berlaku sebelum baginda Nabi lahir ke dunia ini? Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, isteri ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahb, beliau telah menghamilkan Rasulullah pada suatu malam Rajab, suatu malam malam Jumaat di bulan Rajab. Apabila Aminah menghamilkan Rasulullah, pelbagai keajaiban yang telah berlaku. Semasa Aminah mengandungkan Rasulullah, burung-burung berterbangan di atas Aminah. Apabila Aminah pergi ke perigi nak ambil air di perigi naik ke permukaan sebagai memuliakan kandungan yang ada dalam perut Aminah. Bahkan Aminah pernah berkata, wa kuntu asma'u tasbihal malaikati hawli wa sami'tu qailan yaqul hadha nurus sayyidir rasul. Kata Aminah, mafhumnya, aku pernah mendengar bunyi tasbih para malaikat. Aminah pernah mendengar bunyi tasbih para malaikat, dan Aminah pernah mendengar suara yang mengatakan, inilah cahaya penghulu sekalian Rasul. Dan Aminah berkata, thumma ra'aitu fil manami syajarah 'alaiha nujumun zahirah bainahunna najmatun fakhirah allati adha'a nuruha 'alal kull. Kata Aminah, mafhumnya, dan kemudian aku pernah melihat di dalam mimpiku satu pokok yang di atasnya ada bintang-bintang yang indah bergemerlapan, dan di antara bintang-bintang itu ada satu bintang tunggal yang cahayanya menerangi bintang-bintang yang lain. Kata Aminah, fabainama ana nadhiratun ila nuriha washti'aliha idh saqatat fi hijri. Kata Aminah, mafhumnya, dan tak kala aku melihat indahnya sinaran bintang itu, cahaya bintang itu jatuh ke atas ribaan aku. Terjaga Aminah daripada tidur, diberitahu kisah ini pada suaminya yang tercinta Abdullah. Kata Abdullah, qumi ila Khalifah ibn Attab yufassiru laki hadzal manam. Pergilah kamu jumpa dengan Khalifah ibn Attab, nanti dia tafsirkan mimpi kamu. Pergi Aminah jumpa dengan Khalifah. Aminah pun menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpi. Maka Khalifah mentafsirkan mimpi itu. Kata Khalifah, asyajaratu Ibrahimul Khalil, pohon itu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wan nujumuz zahiratu humul anbiya min auladih,
Adapun bintang-bintang yang indah bergemerlapan itu merujuk kepada para nabi dari keturunannya. Wan najmatul fakhiratu allati ala dawuha 'ala al-kull. Adapun bintang tunggal yang cahayanya menerangi bintang-bintang yang lain, fahuwa nabiyyun, maka itu adalah seorang nabi. Yadhharu fi hadha zaman, yang akan muncul di zaman ini. Yukassirul awthan, yang akan memecahkan berhala-berhala. Wa ya'budur rahman, dan akan menyembah ar-rahman yang maha esa. Wa amma suqutuha fi hijrik fa anti sawfa talidinahu. Adapun jatuhnya bintang itu di ribaan kamu, maknanya kamulah yang akan melahirkannya. Wa saya'lu makanuhu, dan akan melonjak tinggi darjat kedudukannya. Wa yantashiru fil masyriqi wal maghribi burhanu, dan akan tersebar ke timur dan barat petunjuknya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan namanya sebelum lagi baginda diciptakan di dunia ini. Di zaman manusia yang pertama, insan yang pertama, Nabi dan Rasul yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, ketika itu nama Nabi Muhammad telah dimuliakan Allah, walaupun baginda belum lagi diciptakan di dunia ini. Apabila Nabi Adam, dalam kisah yang saya percaya kita semua tahu, dia telah melakukan satu kesalahan dengan memakan dari satu pokok di syurga, maka segera dia memohon ampun, segera dia bertaubat kepada Allah. Dia memohon ampun kepada Allah. Dia berkata, dan dalam doanya apa yang Nabi Adam sebut, kata Nabi Adam, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta li. Kata Nabi Adam, mafhumnya, ya Allah, demi hak Muhammad, ampunkanlah aku. Allahu Akbar. Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad belum diciptakan lagi. Allah berfirman kepada Nabi Adam, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah berfirman, bertanya kepada Nabi Adam, bukan maknanya Allah tak tahu apa jawapan Nabi Adam. Allah maha mengetahui semua sesuatu yang sedang berlaku, yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Tapi hadis ini sebagai pengajaran untuk kita. Allah berfirman kepada Nabi Adam, mafhumnya, wa kaifa arafta Muhammadin wa lam akhluqhu. Allah berfirman, mafhumnya, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum ciptakan dia? Maka jawab Nabi Adam, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fawajadtu maktuban ala qawa'imil arsh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi Adam, mafhumnya, ya Allah, setelah kau ciptakan aku angkat kepala aku dan aku terlihat di tiang-tiang, aku lihat di tiang-tiang arash tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tadif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Kata Nabi Adam, mafhumnya, maka tahulah aku bahawa engkau tidak letak satu nama di sisi nama engkau, melainkan itu nama makhluk yang paling engkau redha, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, maka pada hari ini kita umat Islam berkumpul, kita melaksanakan sambutan Maulidur Rasul. Kalau orang tanya, kenapa buat sambutan Maulidur Rasul? Kenapa nak buat ceramah Maulidur Rasul bila masuk Rabiul Awal buat Maulidur Rasul? Maka kita jawab, tidak lain tidak bukan kita nak menzahirkan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat dikurniakan, diutuskan kepada kita seafdal-afdal dan sebaik-baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah beri, kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan di tempat yang kita tinggal, kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat makan dan minum yang kita makan setiap hari, bukankah baik kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat diutuskan kepada kita sebaik-baik makhluk, Sayyidul Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, Nabi kita yang kita cinta adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, sebaik-baik manusia dari sudut rupa paras
dan dari sudut akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman mafhumnya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Allah Rabbil Alamin, Tuhan kepada sekalian alam, telah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling baik dari sudut akhlaknya. Ditanya kepada isterinya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Kata Aisyah dalam satu jawapan yang ringkas, kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah mafhumnya, akhlaknya adalah Al-Quran. Apa makna kata-kata ini? Maknanya semua ciri-ciri yang baik dan sikap yang baik yang digalakkan, dianjurkan dalam Al-Quran, semuanya ada, boleh didapati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pemimpin yang hebat, pemimpin yang agung, tetapi baginda tidak sombong, baginda tetap seorang yang tawadhu. Bahkan di rumahnya baginda bantu isterinya buat kerja rumah. Berapa ramai dari kita orang laki-laki zaman sekarang yang di rumah bantu isteri? Sebahagian orang laki-laki mungkin di rumah dianggap dirinya macam raja. Order aja, kopi ais kurang manis satu, telur dadar satu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah kata Aisyah, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salah kharaja lis salah. Ditanya Aisyah, apa yang Nabi buat di rumah? Kata Aisyah mafhumnya, di rumah dia memberi khidmat kepada isterinya. Bila masuk waktu salat, dia keluar untuk salat. Maka inilah Rasulullah contoh kita, yang di rumah tidak memenatkan isteri dengan banyak kerja, melayan isteri dengan lemah lembut dan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diriwayatkan kalau dia mahu minum susu, dia sendiri yang pergi ke kambing dan perah susu dari kambing. Dan kalau dia mahu air, maka dia sendiri pergi ke perigi dan ambil air dengan timba dari perigi. Dan kalau baju dan capalnya rosak, dia sendiri yang baiki baju dan capalnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia boleh nak suruh isteri, walaupun dia boleh nak suruh sahabat, tapi dia orang yang tawadhu, dia buat semua itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan isteri dengan sangat baik. Bahkan kalau malam itu giliran seorang isteri, maka dia akan pergi ke pintu-pintu isteri yang lain, isteri yang bukan gilirannya pada malam itu, dan dia akan sapa dan mengatakan Assalamualaikum ahlal bait. Tengok bagaimana dia berusaha memasukkan kegembiraan dalam hati isteri-isterinya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, Rasulullah juga orang yang baik dengan budak-budak. Kalau dia jumpa budak-budak, huwa yabda'uhum bissalam, dia akan memulakan dengan memberi salam. Sebahagian daripada kita hari ini, ya, kalau lalu dengan orang yang muda dari kita, mungkin adik-adik di kolej ni ada junior baru masuk, mungkin kalau junior lalu tak bagi salam, mungkin sebahagian dari adik-adik akan kata, apa junior ni baru masuk dah nak action, budak baru nak up, kan? Ataupun mungkin staf-staf di tempat kerja, ada yang dah lama, ada yang baru, ada yang tua, ada yang muda, ya. Ada sebahagian orang kalau dengan orang yang lebih berumur, lebih muda dari dia, atau jawatan rendah sikit dari dia, mungkin dia tak nak tegur, tak nak bagi salam dulu. Ini jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hatta budak-budak dia yang bagi salam dulu. Rasulullah bagi salam dulu. Bahkan kalau ada budak perempuan, diriwayatkan budak perempuan yang tahan Rasulullah, dan budak perempuan tu kecil lagi, belum sampai umur yang kebiasaannya disyahwati, dia tahan Rasulullah. Rasulullah berhenti untuk dia, Rasulullah dengar hajat dia, dan Rasulullah biarkan tangan baginda yang mulia ditarik oleh budak kecil itu ke mana budak itu mahu pergi. Sehingga budak itu bawa Rasulullah pergi kepada keluarganya. Rasulullah dapat tunaikan hajatnya dan hajat keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga orang yang baik kepada orang fakir. Sebahagian orang zaman sekarang mereka sebut istilah double standard. Apa maksud double standard? Ya, sebahagian orang dia layan orang mungkin bergantung pada keadaan orang itu. Kalau orang kaya, ada pangkat, ada datuk, ada doktor, mungkin dia layan lemah lembut, dengan senyuman, cakap pun tak tinggi suara. Tapi kalau orang fakir, orang miskin, orang susah, orang compang-camping pakaiannya, mungkin dia cakap tengok pun tak nak.
Kalau cakap pun cakap dengan bengis. Ini jauh dari akhlak Rasulullah. Rasulullah layan orang miskin dengan baik, layan orang asing dengan baik. Kalau ada orang fakir di masjidnya, baginda bawa orang fakir ni pergi ke rumahnya dan bagi mereka makan. Berapa dari kita sanggup buat seperti mana yang Rasulullah buat? Jumpa orang fakir, bawa mereka ke rumah kita dan jamu mereka makanan. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka tidak hairan bagaimana sahabat Rasulullah yang dia pernah jadi khadam, tukang khidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun, dia sendiri memuji akhlak Rasulullah. Anas bin Malik, dia kata mafhumnya, Rasulullah tidak pernah kata pada aku tentang sesuatu yang aku buat, kenapa kamu buat? Dan Rasulullah tidak pernah kata pada aku tentang sesuatu yang aku tidak buat, kenapa kamu tidak buat? Tak pernah. Masya Allah, tuan-tuan, kita hari ini kalau ada orang kerja tukang khidmat dengan kita, mungkin baru seminggu kita dah komplain macam-macam. Tapi tengok bagaimana khadam Rasulullah selama 10 tahun. Anas bin Malik, dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang pemurah, sangat pemurah. Diminta sedikit, diberi banyak. Pernah suatu ketika seseorang minta sikit bantuan daripada Rasulullah, maka Rasulullah tunjukkan kepada kambing-kambing yang ada antara dua bukit, dan Rasulullah suruh orang itu ambil semua kambing-kambingnya yang ada antara dua bukit itu. Masya Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah satu ketika juga seorang bawa hadiah kepada Rasulullah, satu bekas, ada kurma, ada tamar dalam itu. Rasulullah terima hadiah itu, dia ambil tamar itu dan dia isi balik bekas itu dengan emas dan dia beri semula kepada orang itu. Allahu Akbar. Inilah betapa pemurahnya, kata sahabat, ajwadun nasi sadra, insan yang paling pemurah orangnya. Wa asdaqun nasi lahjah, insan yang paling benar percakapannya. Wa alyanuhum arikah wa akramuhum ishrah, insan yang paling lemah lembut dan baik pergaulannya sesama manusia. Man ra'ahu badihatan habah, yang melihatnya akan dapat rasa kehebatannya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, yang bergaul dengannya akan jatuh cinta dengannya. Yaqulu na'itu, yang menyifatkannya berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah, aku tak pernah melihat sebelumnya atau setelahnya insan sepertinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah juga adalah manusia yang paling indah dari sudut rupa parasnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi, mereka hafal dengan terperinci bagaimana rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita boleh dapat banyak hadis, banyak riwayat yang menyebut tentang rupa paras Nabi. Antaranya diriwayatkan oleh Jundub ibnu Samurah, dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ramai sahabat yang cerita tentang rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada yang mereka sebut, kata sahabat, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawilil mumaghit wala bil qasiril mutaraddid, kana rab'atan minal qaum. Rasulullah orangnya tidaklah terlalu tinggi dan tidak juga rendah, ketinggiannya mu'tadil, sederhana dan cenderung ke arah yang tinggi. Walam yakun bil ja'dil qatiti wala bis sabiq, kana ja'dan rajila. Rambut Rasulullah tidak terlalu lurus dan tidak juga kerinting, rambutnya kelihatan berombak-ombak. Rambut Rasulullah hitam, ada ketika dibiarkan panjang sampai paras cuping telinga, dan ada ketika dibiarkan panjang sampai paras bahunya sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah lebih indah dari bulan purnama, kata Abi Hurairah, ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah matahari berjalan atas wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Dahinya luas, warna kulitnya putih bercampur kemerah-merahan. Ini warna yang sangat indah. Dan dua keningnya nipis dan melengkung dengan lengkungan yang sempurna, dan tidak bertemu di tengah-tengah, terpisah antara dua keningnya. Mata Rasulullah sangatlah cantik. Bahagian hitam matanya tersangatlah hitam, dan bahagian putih matanya tersangatlah putih. Dan ada garis-garis merah yang halus pada matanya sallallahu alaihi wasallam. Dan bulu matanya panjang dan lebat.
dan hidungnya mancung sallallahu alaihi wasallam, dan bibirnya lebar dan sederhana. Kata ulama, ini melambangkan kefasihan seseorang yang berbicara. Dan giginya sallallahu alaihi wasallam indah, tersusun, dan ada sedikit jarak antara gigi-giginya sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, apabila baginda bercakap, nampak seperti cahaya keluar di antara celah-celah giginya sallallahu alaihi wasallam. Dan janggut dan jambang Rasulullah lebat dan hitam, dan leher baginda Rasulullah putih seperti perak, dan dua bahu Rasulullah luas, dan sendi-sendinya besar. Rasulullah orang yang gagah, yang kuat. Allah mengurniakan kepada baginda kekuatan 40 orang laki-laki. Sehingga ada sahabat pernah kata mafhumnya, kalau perperangan jadi susah, maka kami akan berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Dan pada tubuh Rasulullah tidak ada bulu-bulu yang banyak, melainkan ada satu garisan bulu pada bahagian dadanya hingga ke kawasan pusatnya, dan ada bulu-bulu pada kedua lengan dan betis sallallahu alaihi wasallam. Dan tangan dan kaki Rasulullah berisi, bukan seperti tangan orang wanita, tangannya berisi dan kakinya tinggi dari bahagian dalam. Ini menunjukkan sifat orang laki-laki yang kuat. Kalau zaman sekarang orang yang kakinya flat, tidak tinggi bahagian dalam, pergi sebahagian tempat mungkin tak diterima masuk tentera bahagian perang. Kalau diterima pun mungkin masuk logistik atau pentadbiran sahaja. Ya, kawan saya dulu dia nak pergi interview, nak masuk maktab tentera diraja RMC, tapi dia ada condition keadaan flat foot, tak diterima masuk RMC. Ya tuan-tuan, tapi Rasulullah kakinya bukan flat foot, tapi tinggi daripada bahagian dalam. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Apabila baginda Nabi berjalan, baginda berjalan dengan gagah, dengan semangat, dengan cepat, umpama baginda sedang turun daripada tempat yang tinggi. Wa idzal tafata iltafata ma'a. Apabila baginda Nabi mengalihkan pandangannya, seluruh tubuhnya dialihkan bersama. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Antara dua bahunya ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dialah nabi penyudah sekalian nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kuliah ini, ustaz nak menyebut satu faedah yang besar. Ya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, barang siapa yang dapat melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Apa makna hadis ini? Kata ulama, makna hadis ini, barang siapa yang dikurniakan Allah dapat melihat Rasulullah dalam rupanya yang sebenar di dalam mimpi, maka itu adalah busyra, berita gembira bagi dia bahawa dia akan mati dalam iman dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah, betapa besarnya nikmat ini. Cuba bayangkan, kalau seorang daripada kita dikurniakan pada malam ini nikmat dapat melihat Rasulullah dalam rupa yang sebenar dalam mimpi kita. Bukankah itu menggembirakan diri kita, kerana kita tahu kita akan masuk dalam syurga? Itulah kegembiraan yang sangat tinggi buat orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah mengurniakan kita dengan berkat majlis yang kita dengar pada pagi ini, mengurniakan kita nikmat dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita pada malam ini dan malam-malam yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama menyebut tentang bagaimana cara seorang mahu dikurniakan Allah dapat melihat Rasulullah di dalam mimpinya. Kata ulama, pertama, hendaklah dia mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah jadi pengikut yang setia kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hendaklah dia memperbanyakkan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut ajaran Rasulullah, kena belajar ilmu agama, kena belajar ilmu fardu ain. Maka rajin-rajinkan diri ikut majlis ilmu, rajin-rajinkan diri pergi ke pondok, belajar ilmu fardu ain. Mesti belajar ilmu akidah, belajar tentang mengenal Allah, kerana tidak diterima amalan daripada seseorang yang tidak mengenal Tuhannya. Kalau kita cinta Rasulullah, mesti ikut Rasulullah pada akidahnya,
mesti ikut Rasulullah pada syariatnya, mesti ikut Rasulullah pada akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baginda yang mengajarkan kepada manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada keraguan pada kewujudan Allah. Allah ada, Allah bersifat dengan sifat al-wujud. Dan baginda yang mengajarkan kepada umatnya bahawa Allah ada tanpa permulaan. Segala sesuatu selain Allah ada baginya permulaan. Kita makhluk biasa ada permulaan, namun Allah ada tanpa permulaan. Allah bersifat dengan sifat qidam. Rasulullah dia yang mengajarkan kepada manusia bahawa Allah ada tanpa pengakhiran, daimun bila nihayah, ada tanpa pengakhiran bagi kewujudannya. Maka Allah kekal tanpa pengakhiran. Allah tidak akan mati, tidak akan binasa. Dan wajib juga kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan segala sesuatu. Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah tidak sama dengan segala yang baharu. Allah bukan seperti manusia dan bukan seperti jin dan bukan seperti cahaya dan bukan seperti kegelapan. Allah bukan jisim yang besar macam gunung dan bukan jisim yang kecil macam semut. Allah tidak disifatkan dengan rupa paras seperti manusia dan Allah tidak disifatkan dengan warna atau saiz atau ukuran. Kata Tuan Guru Syekh Wan Ahmad Al-Fatani dalam kitabnya Faridatul Faraid, kata beliau, Allah bukan ia jirim yang mengambil lapang, yakni Allah bukan jisim yang bertempat. Allah tidak disifatkan seperti makhluk. Kita makhluk bertempat, sama ada saya yang berada di depan kamera atau tuan-tuan yang mungkin ada di rumah atau di mana tempat yang tuan-tuan berada. Kita makhluk disifatkan dengan tempat dan arah. Namun Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan tempat, maka dia tidak berhajat kepada tempat dan arah. Allah bukan tinggal di langit, bukan duduk di bumi, bukannya duduk di atas arash. Bahkan Allah yang mencipta semua tempat, Allah tidak berhajat kepada tempat. Allah tidak berhajat kepada makhluk ciptaannya. Telah berkata Tuan Guru Syekh Zainul Abidin Al-Fatani dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dia dikenali sebagai nama lainnya Tuan Minal. Disebut dalam kitabnya, jika berkata bagi engkau oleh yang berkata, di mana Allah? Katakanlah tiada ia pada tempat, yakni Allah ada tanpa tempat. Maknanya kalau ada orang jahil tanya pada kita, Tuhan kamu di mana? Kita jawab, Allah ada tanpa tempat. Dan kalau orang tanya pada kita, bagaimanakah Allah? Kita jawab, Allah tidak sama dengan sesuatu. Inilah akidah ulama-ulama tanah Melayu kita, dan inilah akidah ulama-ulama pondok, dan inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cinta Rasulullah, usahakan belajar ilmu fardu ain, belajar akidah, belajar fiqh, belajar bab tahara, macam mana nak melaksanakan kewajipan, salat, puasa, belajar tentang muamalah, belajar tentang tasawuf, belajar apakah dosa maksiat hati, maksiat anggota yang 7, supaya seorang dapat tinggalkan perkara-perkara yang haram. Maka orang yang cinta Rasulullah, hendaklah dia belajar ilmu agama dan beramal dengannya. Kalau dia belajar fardu ain, dia beramal dengannya, dia buat semua yang wajib dan tinggal semua yang haram, maka dia jadi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kita banyakkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shalla alayya fil yawmi 100 marrah qadallahu lahu 100 hajah, 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunya. Mafhumnya, Rasulullah bersabda, mafhumnya, barang siapa yang berselawat ke atasku sehari 100 kali, Allah tunaikan baginya 100 hajat, 70 hajat untuk akhirat dan 30 hajat untuk dunia. Muslimin dan muslimat, banyak fadilat tentang selawat dan banyak cara lafaz-lafaz sirah salawat yang boleh seorang amalkan. Tapi ustaz nak ajar satu daripada banyak sirah ini. Ustaz nak ijazahkan satu sirah salawat yang baik untuk seorang amalkan. Dipanggil sirah ini Sirah Mikyalul Awfa, Sirah Mikyal Al-Awfa. Dan sirah ini warid dalam hadis riwayat Abi Daud. Jadi ustaz ajar macam mana nak menyebut sirah ini, dan nanti ustaz hantar dia punya soft copy-nya pada
Al-Fadhil Ustaz Said. Nanti insya-Allah Ustaz Said boleh share dalam siaran ini atau photostat atau mana-mana cara yang mudah untuk disebarkan supaya adik-adik, abang-abang, tuan-tuan semua boleh baca, boleh amalkan. Siapa yang baca sirah ini setiap hari 100 kali, kata ulama, maka insya-Allah Allah mengurniakan padanya nikmat dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Dan ramai ulama dah cuba, mereka amalkan ini, berjaya dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Sirah ini seperti ini. Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dan Ustaz ulang kali yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Maka kalau mahu dapat faedah daripada amalan ini, kata ulama, mesti lafazkannya dengan betul. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru dalam bersolawat sampai lafazkannya dengan salah. Baca, kalau nak dapat faedah ini, baca setiap hari 100 kali dengan lafaz bacaan yang betul. Moga-moga Allah mengurniakan kita semua nikmat dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita pada malam ini dan malam-malam yang akan datang dengan berkat majlis ilmu kita. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. Kita tahlil 3 kali dan selawat ke atas Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih tuan-tuan dan ayah-ayah, adik-adik rahimakumullah. Saya serahkan balik majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Said hafizahullah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada penceramah kita pada hari ini, Dr. Ustaz Abdullah Azam bin Abdul Rashid, di atas penyampaian beliau yang begitu menyentuh berkaitan dengan soal diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut akhlak dia, dari sudut syama'il, tubuh badan dia, tingkah laku dia, sikap dia, dan semua sekali berkaitan dengan Rasulullah. Dan apa tindakan dan sikap kita pula berhadapan dengan Rasulullah yang disebut dalam banyak kitab-kitab bahawa syafaat yang terbesar yang akan kita dapatkan di akhirat nanti ialah syafaat uzma. Syafaat uzma ini disampai diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak syafaat-syafaat lain lagi yang Allah boleh bagi pada kita. Syafaat Al-Quran, syafaat macam-macam lagi. Tapi syafaat yang boleh dikirakan confirm tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi lain pun ada syafaat untuk umat dia masing-masing, tapi syafaat Rasulullah menyeluruh dan meliputi, melebihi daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi kita orang yang banyak-banyak melakukan dosa, banyak tidak mengenang dan mengingati Rasulullah sebagaimana yang sepatutnya. Kita menyambut Maulid Rasul setiap tahun, tetapi kita tidak betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal orang yang sepatutnya kita cintai, orang yang akan memberikan pertolongan kita di saat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada saat pada hari yang mana tidak ada siapa yang boleh beri pertolongan pada kita, anak pinak kita, harta benda kita tak boleh tolong kita di akhirat nanti, melainkan orang yang datang dengan hati yang sejahtera dan mendapat perlindungan dan pertolongan syafaat daripada Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya mewakili Kolej Vocasional Seri Manjung mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Ustaz Abdullah Azam bin Abdul Rashid di atas luangan masa beliau untuk hadir ke program kita dan menyampaikan tazkirah yang cukup padat dan bernas pada kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi selamat menyambut Maulid Rasul, banyakkan berselawat, banyakkan mengingati Rasul. Kita nak mengaku Rasulullah sebagai Rasul kita, kita nak Rasul pun mengaku kita sebagai umat dia, maka kita banyak-banyaklah berselawat pada Nabi. Mudah-mudahan Allah memperingati kita di akhirat nanti dan mengakui bahawa kita benar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak, hingga ketemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi